Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu qiraat, iaitu pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan salah seorang imam qiraat, iaitu Imam Hafs an Asim. Okey, kita pakai apabila kita membaca Al-Quran pada zaman sekarang ni, majoritinya pakai qiraat Imam Hafs. Jadi kalau kita lihat dalam kitab, ya, ada yang menyebut, pendapat yang menyebut sebanyak 95% pakai qiraat Imam Hafs di seluruh dunia. Nak katakan betapa masyhurnya qiraat Imam Hafs ini dipakai sebanyak 95%. Termasuklah negara kita, iaitu negara Malaysia. Negara Malaysia pakai qiraat Imam Hafs. Imam Hafs ini adalah merupakan anak murid kepada Imam Asim. Hafs an Asim, bacaan qiraat di Malaysia dan juga majoriti umat Islam seluruh dunia. Okay, jadi pada hari ini kita akan membawa sedikit pengenalan berkaitan dengan beliau. Yang pertamanya, nama penuh beliau adalah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi Al-Bazzaz. Al-Bazzaz. Jadi kat sini kita nampak daripada nama dia ada tertulisnya gelaran Al-Kufi. Kenapa? Kerana beliau merupakan seorang tokoh qiraat, imam qiraat yang berada di kawasan Kufah. Diambil daripada kawasan Kufah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 90 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 180 Hijrah ketika berumur 90 tahun. Jadi kita seharusnya mengenali beliau kerana kita membaca bacaan Al-Quran ini adalah diambil daripada beliau. Jadi kita kena kenal, tak kenal maka tak cintalah, orang kata begitu. Jadi kita kena kenal kita punya imam Al-Quran kita. Okay, antara sifat beliau adalah yang pertamanya siqah. Beliau ini seorang yang boleh dipercayai. Siqah. Dhabit, seorang yang tepat. Bacaannya tepat. Sabit, bacaannya mantap. Beliau mempunyai sifat-sifat ini, siqah, dhabit dan sabit. Kerana apabila hendak meriwayatkan sesuatu perkara, terutamanya kita katakan di sini adalah meriwayatkan bacaan Al-Quran, maka seseorang itu perlulah mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Jadi beliau ni adalah seseorang yang mempunyai sifat yang baik, iaitu siqah, dhabit dan juga sabit. Beliau talaqqi ilmu qiraat secara talqin daripada Imam Asim yang merupakan bapa tirinya. Jadi Imam Hafs ini telah pun mengambil bacaan Al-Quran ini daripada bapa tirinya, iaitu siapa? Imam Asim. Jadi beliau selalu mengulang bacaan Al-Quran bersama dengan Imam Asim kerana mudah bagi beliau untuk bertemu dengan Imam Asim kerana Imam Asim adalah bapa tirinya sendiri. Jadi apabila khatam Al-Quran, maka baca lagi dengan Imam Asim sehingga mendapat ketepatan bacaan dari sudut qiraat Imam Hafs yang kita pelajari ini. Beliau mendapat bacaan yang terbaik kerana sentiasa mengulang-ulang dengan Imam Asim. Begitu juga bagi kita, tuan-tuan, apabila kita hendak membaca Al-Quran dengan baik, seharusnya kita tidak cukup sekadar untuk khatam sekali saja. Biarlah kita jumpa dengan guru kita, khatam kali pertama, khatam kali kedua dan seterusnya. Jangan kita berhenti apabila kita telah khatam kali pertama. Begitulah sifat yang ditunjukkan oleh Imam Hafs. Kemudian antara pujian ulama terhadap beliau adalah, telah berkata Imam Al-Shatibi di dalam matan beliau yang bermaksud, dan Hafs terkenal dengan tekunnya memperbetulkan bacaan dan beliau sebaik-baik tempat rujukan. Ini disebut oleh Imam Al-Shatibi di dalam matan beliau. Itu disebut wa hafsun wa bil itqani kana mufaddala. Manakala pujian yang lain adalah telah berkata Imam Al-Nuwairi ketika mensyarahkan matan Thayyibah, matan daripada Imam Ibnu Al-Jazari. Disyarahkan, dikata apa? Hafs adalah murid yang paling mengetahui tentang bacaan Al-Quran Imam Asim. Kenapa kita dah sebutkan tadi bahawa Hafs ini
selalu mengulang-ulang membaca Al-Quran bersama dengan Imam Asim yang merupakan bapa tirinya. Dikata kat sini kana a'lamu ashabu Asim bi qiraati Asim. Okey. Kemudian ulama yang lain berkata iaitu Yahya bin Mu'in, riwayat yang paling sahih daripada Asim ialah melalui Hafs bin Sulaiman. Maknanya begitu terbaiknya bacaan Al-Quran Hafs bin Sulaiman. Kemudian berkata lagi berkata Abu Hisham Al-Rifa'i, sesungguhnya Hafs adalah paling alim di kalangan murid Asim dalam ilmu qiraat, dan beliau sentiasa menjadi rujukan bagi Syu'bah dalam memperbetulkan huruf. Jadi Syu'bah ni siapa? Syu'bah ni adalah rawi yang kedua selain Imam Hafs. Okay, Imam Asim dia punya guru, ada banyak anak murid, tetapi dua rawinya yang famous, yang masyhur adalah Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Jadi Syu'bah adalah rawinya di samping dengan Imam Hafs. Jadi dekat sini disebut Syu'bah menjadikan Imam Hafs ini tempat rujukan bagi memperbetulkan sebutan-sebutan huruf Al-Qurannya. Kemudian berkata Ibnu Munada, sesungguhnya beliau iaitu Hafs membaca dengan Asim berkali-kali. Maka kita ambil pengajaran di sini, biarlah kita khatam Al-Quran banyak kali dengan guru kita. Okey, kemudian selain itu beliau disebut berkaitan dengan keahlian beliau dalam bidang ilmu qiraat ini. Telah berkata Al-Qasimi, setiap bidang ada ahlinya. Okey, setiap bidang ada ahlinya. Tuan-tuan kena faham kat sini. Maknanya bila kita nak mengetahui sesuatu perkara, nak belajar sesuatu perkara, biarlah kita bertanya kepada ahlinya. Nak tahu tentang fiqh, tanya fuqaha. Nak tahu tentang Al-Quran, tanya qurra. Nak tahu tentang hadis, kita tanya muhaddis. Begitulah yang seharusnya dan sepatutnya kita bertanya kepada ahlinya, seperti mana disebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya kepada ahlinya, orang yang pakar dalam bidang tersebut. Okey, disebut oleh Imam Al-Zahabi telah berkata Ad-Daruqutni, Hafs bin Sulaiman seorang yang sabit dalam ilmu qiraat tetapi dhaif dalam ilmu hadis, manakala Al-A'mash sebaliknya, sabit dalam ilmu hadis tetapi longgar dalam ilmu qiraat. Ini yang kita katakan tadi, setiap orang ada ahlinya, setiap individu ada ahlinya. Hafs hebat dalam ilmu qiraat tetapi dhaif dalam ilmu hadis, sebaliknya Al-A'mash hebat dalam ilmu hadis tetapi beliau longgar dalam ilmu qiraat. Jadi kita kena nampak dekat sini, kita faham daripada sini bahawa setiap individu mempunyai keahlian dan juga dalam bidang masing-masing. Tidak bermakna kalau dia hebat dekat bidang ni, yang bidang lain juga hebat, dan juga tidak bermakna kalau dia tidak hebat dalam bidang sesuatu bidang lain juga dia tidak hebat. Maka kena lihat di dalam bidang yang mana setiap individu itu hebat ataupun ahli dalam bidang tersebut. Jadi Imam Hafs ini adalah seorang yang berkeahlian dalam bidang ilmu qiraat, sehingga sekarang diguna pakai 95% daripada seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Okey, lain-lain tuan-tuan, qiraat beliau diguna pakai oleh majoriti umat Islam zaman kini sebanyak 95% di seluruh dunia. Kemudian diriwayatkan bahawa Hafs telah berkata, aku berkata kepada Asim, guru beliau lah, bahawa Abu Bakar Syu'bah telah berbeza denganku di dalam bacaan Al-Quran. Maka Asim menjawab, aku membacakan kepadamu apa yang dibacakan kepadaku Abu Abdurrahman Al-Sulami daripada Ali, Sayyidina Ali. Manakala aku bacakan kepada Abu Bakar apa yang dibacakan kepadaku Zir bin Hubaish daripada Abdullah bin Mas'ud. Okey, kat sini Hafs bertanya kepada gurunya Imam Asim, kenapa beza antara bacaan Imam Hafs dengan Imam Syu'bah? Jadi dekat sini disebut Imam Asim menjawab, sebabnya jalur sanad tu berbeza tuan-tuan. Jalur sanadnya berbeza apabila jalur sanadnya berbeza tuan-tuan kerana Imam Asim membacakan kepada Hafs bacaan yang diambil daripada Abdurrahman Al-Sulami, manakala dibacakan kepada Syu'bah bacaan daripada Zir bin Hubaish. Jadi jalur sanad dia berbeza lah tuan-tuan. Yang ni kena belajar sedikit berkaitan dengan sanad. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani pernah berkata,
Hals tinggal di Baghdad dan mengajarkan Al-Quran di sana, dan kemudian tinggal di Mekah dan mengajarkan Al-Quran di sana. Ini kehebatan Imam Hals. Apabila beliau pergi ke sesuatu tempat, maka tempat tersebut menjadikan beliau seorang guru Al-Quran, menjadikan beliau tempat rujukan bacaan Al-Quran. Ini kehebatan Imam Hals. Kemudian jalur sanad beliau, iaitu jalur sanadnya daripada Rasulullah turun bacaan Al-Quran itu kepada Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Osman, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, kemudian turun kepada Abu Abdurrahman Al-Sulami, turun kepada Imam Asim, dan turun kepada Hafs dan juga Syu'bah. Jadi sekadar itu sahaja tuan-tuan dengan apa yang dapat kita kongsikan pada hari ini berkaitan dengan pengenalan Imam Hafs. Mudah-mudahan kita akan dapat mengenali berkaitan dengan individu ini, iaitu kita punya bacaan Al-Quran kita ini. Bacaan Al-Quran kita ini kita baca daripada Imam Hafs. Wallahu a'lam, mudah-mudahan memberi manfaat apa yang kita kongsikan pada kali ini. Jadi sekiranya ada pertanyaan ataupun cadangan, boleh tulis di ruangan komen, dan juga tolong like dan juga share kepada yang lain supaya yang lain juga akan mendapat manfaat daripada perkongsian video kita pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.